Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada hari ini, saya akan membentangkan satu kajian yang bertajuk Kecekapan Pengurusan Aset di Politeknik Kuala Terengganu. Aset merupakan sumber yang dikawal oleh entiti, hasil daripada peristiwa lampau dan memberi manfaat kepada ekonomi pada masa hadapan. Aset terbagi kepada dua, aset alih dan aset tak alih. Aset alih bermaksud peralatan atau barangan yang boleh dipindahkan atau dialihkan dari satu tempat ke tempat lain secara mudah. Aset tak alih sebagai contohnya adalah bangunan. Pengurusan aset kerjaan bertujuan untuk menguruskan segala bentuk harta modal dan aset alih bernilai rendah iaitu di bawah nilai RM2,000 yang meliputi penerimaan, pendaftaran, penggunaan, penyimpanan dan lain-lain. Ini termasuklah pemeriksaan, hapus kira, kehilangan dan lain-lain. Di bawah program transformasi kerjaan JTP, penekanan diberikan terhadap nilai aset kerjaan dengan harapan pengurusan aset menjadi lebih cekap dan baik. Dari aspek penyataan masalah, terdapat dua laporan yang menyatakan permasalahan yang berlaku dalam aspek pengurusan aset. Yang pertama, laporan Ketua Audit Negara 2013 menekankan aspek pembaziran. Aspek pembaziran ini melibatkan aspek pengurusan aset di mana ia perlu ditingkatkan terutama dalam penyelenggaraan, pemantauan, penyeliaan dan rekod aset kerjaan yang perlu dikemaskini. Laporan Ketua Audit Negara 2018 pula menyatakan bahawa terdapat harta modal dan aset bernilai rendah yang tidak dapat didaftarkan dengan lengkap dalam tempoh 2 minggu dari pengesahan penerimaan. Ini menunjukkan betapa adanya kelemahan-kelemahan tertentu dari aspek pengurusan aset kerjaan. Perihal kajian. Pertama, objektif kajian ini dijalankan adalah untuk mengenal pasti amalan pengurusan aset, mengenal pasti kompetisi pengurusan aset di Politeknik Kuala Terengganu dan mengenal pasti hubungan di antara amalan pengurusan aset dan kompetisi pengurusan aset. Di situ kita dapat menjanakan persoalan kajian iaitu apakah amalan pengurusan aset, adakah terdapat kompetisi pengurusan aset di Politeknik Kuala Terengganu, adakah terdapat hubungan antara amalan pengurusan aset alih kerjaan dan kompetisi pengurusan aset. Kepentingan kajian. Hasil kajian ini dapat membantu pihak Politeknik Kuala Terengganu mengenal pasti amalan pengurusan aset dan kompetisi pengurusan aset serta hubungan di antara kedua-duanya. Okay. Skop kajian. Kajian ini hanya dijalankan di Politeknik Kuala Terengganu sahaja. Ia tidak merangkumi semua politeknik-politeknik di Malaysia ataupun organisasi ataupun badan kerjaan yang lain. Kajian terdahulu di mana terdapat beberapa pengkaji yang memperihalkan aspek pengurusan aset. Di mana di antaranya Jing Liang pada tahun 2015 menyatakan pengurusan aset memerlukan satu pasukan yang cekap. Dow dan rakan-rakan pada tahun 2006, New Zealand adalah satu daripada reformasi yang paling maju dalam pengurusan harta awam. Pencetus utama dalam pembaharuan ini adalah hubungan antara pembaharuan perekonomian dan pembaharuan pengurusan aset dan sistem maklumat. Woodhouse pada tahun 2006 menyatakan aspek yang penting dan membawa kejayaan kepada pengurusan aset adalah kesedaran dan sikap individu yang profesional. Di mana Muhammad Isa pada tahun 2002 menyatakan bahawa aset adalah sama seperti sumber kewangan dan maklumat yang menyumbang kepada kejayaan organisasi dan perlu diuruskan dengan berkesan dan cekap. Metodologi. Sampel bagi kajian yang dijalankan terdiri daripada 80 orang staf Politeknik Kuala Terengganu. Instrumen kajian adalah berbentuk borang soal selidik yang digunakan untuk menentukan amalan pengurusan aset
dan kompetensi pengurusan aset serta hubungan di antara kedua-duanya. Analisis data. Data yang diperolehi dari borang soalan selidik dianalisis dengan menggunakan SPSS version 23. Dapatan kajian. Dari kajian yang telah dijalankan, didapati bahawa amalan pengurusan aset di Politeknik menunjukkan satu keputusan yang amat baik, di mana min keseluruhannya adalah 3.79. Ini menunjukkan setiap item yang dinilai diwakili amalan terbaik atau tugasan yang perlu dilaksanakan bagi menguruskan aset di Politeknik Kuala Terengganu. Min keseluruhan bagi kompetensi pengurusan aset adalah 3.89. Ini menunjukkan aspek pengurusan aset berada di tahap yang baik. Dapat juga disimpulkan bahawa penyelaras aset di setiap jabatan dan unit di Politeknik Kuala Terengganu telah menjalankan tugas mereka dengan cekap dalam mengendalikan aset kerajaan. Justru itu, apabila dilihat perkaitan antara amalan dan pengurusan aset, jadi hipotesis alternatif diterima, di mana terdapat hubungan yang kuat dan positif antara amalan pengurusan aset dan kompetisi pengurusan aset, di mana ianya dinilaikan melalui nilai korelasi 0.534. Secara kesimpulannya, pengurusan aset yang cekap merujuk kepada kepatuhan terhadap tata cara pengurusan aset yang dikeluarkan oleh Pembandaraan Malaysia, iaitu keliling yang dikeluarkan bagi pengurusan aset alih kerajaan. Amalan tata cara pengurusan aset yang baik menunjukkan unit pengurusan aset di Politeknik Kuala Terengganu telah mengikut prosedur yang betul bagi melaksanakan pengurusan aset. Setiap amalan dan tata cara pengurusan aset di Politeknik Kuala Terengganu adalah berdasarkan kepada keliling yang dikeluarkan, dan penyelaras aset dan unit setiap jabatan telah mematuhi perkeliling terbabit bagi memastikan aspek pengurusan aset dapat dijalankan dengan sempurna. Para penyelaras aset di peringkat jabatan dan unit telah menunjukkan kompetensi dalam mengendalikan urusan berkaitan dengan aset. Mereka telah diberi latihan secukupnya sambil melaksanakan prosedur yang telah ditetapkan dengan betul. Pendedahan terhadap pengurusan aset mampu meningkatkan kesedaran warga organisasi mengenai isu dan amalan pengurusan aset. Aspek kebertanggungjawaban dalam pengurusan aset mampu meningkatkan kebersanan pengurusan aset. Setiap individu yang dilantik dan setiap individu yang melaksanakan prosedur terbabit perlu bertanggungjawab terhadap peranan masing-masing. Penyelaras aset bertanggungjawab terhadap penerimaan aset, simpanan aset, pemeriksaan aset, penyelenggaraan aset dan sebagainya. Sebagai pengguna dalam organisasi, pengguna harus menunjukkan sikap kebertanggungjawaban terhadap penggunaan aset terbabit. Di samping memahami perkeliling-perkeliling berkaitan dengan pengurusan aset bagi meningkatkan kecekapan pengurusan aset di organisasi terbabit. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.